Jadi ada orang tanya, kalau dia sudah dipilih rakyat, kenapa letak jawatan? Saya telah menjawab soalan ni. Banyak orang tak faham, ya. Saudara, ya. Dr. Mahathir letak jawatan itu, itu sebab saya tak bersetuju dengan kerajaan sekarang kerana ada politik sindiwaranya. Iaitu, Dr. Mahathir letak jawatan semata-mata hendak menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Simple as that. Simple. Kerana dengan dia letak jawatan, semua itu bubar. Dan PBM keluar, buat drama, keluar. Sehingga sekarang ni, Dr. Mahathir tubuhkan pejuang. Hanya semata-mata nak mengaburkan rakyat bahawa peletakan jawatannya dulu tidak ada kaitan dengan menghalang Anwar itu jadi Perdana Menteri. Sebab kalau dia jujur dengan apa yang dia kata, Anwar pengganti kita. Sejak bila Abang ada jujur kan? Dia dah patut dah. Dia yang Muhammad dah patut masa letak jawatan tu bawa Wan Aizah. Kerana Wan Aizah hanya isteri Anwar Ibrahim. Untuk mengekalkan Pakatan Harapan itu. Tetapi jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Kongsikan ke grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp, kat mana saja supaya sesi diskusi pada malam ni maklumatnya dapat sampai kepada semua. Dan dalam sesi ni kalau Datuk ke dengan YB ke kalau ada nak bertukar pandangan ke boleh, tak ada masalah, boleh mencelah. Okey. Jadi saya nak sentuh kepada perkara yang saya sebut tadi tentang Parti Gerakan juga dilihat sebagai elemen yang terbesar sebenarnya, tetapi dikambing hitamkan adalah DAP. Itu antara perkara yang selalu dimuat naik dalam Facebook Datuk. Soalan saya mudah, simple. Apa yang masalah sangat untuk UMNO bersama dengan Pakatan Harapan? Apa yang menjadi masalah sangat? Contohnya di Perak, untuk menjatuhkan Datuk Seri Faizal Azumu tu memerlukan undi daripada DAP. Kalau DAP katalah tak bersetuju, maka UMNO sekarang masih lagi tidak dapat menjadi Perdana Menteri besar. Jadi, apa jadi masalah sangat nak kerjasama tu? dia punya masalah sekarang. UMNO ni bergerak dalam satu ideologi yang tak ada dalam ilmu politik, iaitu nasionalis Melayu. Nasionalis Melayu ni menghantui UMNO. Dari itu, apabila dia dengan DAP ni, saya dah jelaskan, kalau ada orang Melayu yang dimomokkan DAP ni, parti daripada PAP Singapura, saya nak beritahu, parti PAP Singapura itu pun UMNO pernah bekerjasama. Waktu zaman Malaysia tu. Pernah bergabung di Singapura antara UMNO dan PAP itu. Dan PAP ni, dia tahun 64, dia bertanding di bangsa. Jadi Tengku masa itu cukup terasa tak selesa. Kerana resultnya, walaupun bertanding satu, PAP melalui Dewan Naik menang di bangsa. Jadi, pada pandangan Tengku masa itu, ini akan memberi ancaman kepada politik Malaysia kerana sahabat dia MCA. Dari itu, antara puncanya dikeluarkan Singapura itu ialah atas dua faktor. Pertama, Lee Kuan Yew tak mau membuang perkataan jawatan dia Perdana Menteri. Dia tak nak balik ke asal jadi Ketua Menteri. Dia nak kekal Perdana Menteri. Yang keduanya, apabila nasihat Tengku supaya PAP jangan bertanding di Malaysia pada pilihan raya tahun 64 telah tidak diikut oleh Lee Kuan Yew. Tetapi lepas itu tumbuh jadi DAP. DAP ini memanglah satu parti yang dibentuk bagi meneruskan satu agenda perjuangan Malaysia-Malaysian. Dan Malaysia-Malaysian ini dia bukan diwujudkan kerana China. Kerana dia diwujudkan kerana doktrin DAP itu sosialis. Jadi dia nak sama rata. Jadi saya selalu mengatakan dasar ekonomi baru itu sendiri, ialah Datuk, adalah pandangan dan asas sosialis. Dari itu kalau UMNO kata, oh saya tak bersetuju dengan DAP, bukan kerana Cina itu. Cina itu hanya propaganda ya. Tetapi UMNO ni parti bangsawan. Dari turun-temurun lepas Tengku Terhadap Mahathir, Pak La Najib. Bangsawan. Jadi parti bangsawan ni memang dia feudal. Dia takut sangat rakyat ini akan jadi raja. Jadi digunakan DAP ini sebagai perkara yang
mengelirukan. Dan ini dibawa oleh Dr. Mahathir selama 22 tahun. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Mendoktrinkan pada orang Melayu DAP ni macam. Soalnya sekarang yang perlu ditanya dengan orang UMNO, kalau Dr. Mahathir boleh peluk, boleh bercium dan boleh mengakui dengan DAP dia boleh jadi Perdana Menteri, apa hal dengan UMNO ni? Maksudnya orang yang dah berpuluh tahun mendoktrinkan begitu, Ha? orang tu dah boleh peluk. Boleh peluk. Kan? Itu yang kadang-kadang saya tidak faham argumen pemimpin UMNO ni terhadap soal DAP ni, no DAP ni. Dan begitu juga no Anwar. Di mana basic dia? Yang no Anwar, no DAP. Wahal Anwar tak ada apa benda pun. Kalau dia sama dengan seorang yang semburit tu, dia sudah didakwa. Dah lepas dah. Dah bersih dah. Dia dah diputihkan. Maknanya sesalah. Itu hal dia. Bukan hal parti PKR ni. Yang masih bersemburit ada di situ. Itu sebab semburit dia sokong. Dia kalau semburit lalu dia sebagai seorang menteri ke orang, dia kena bangun sebab dia kanan. Jadi ini kadang-kadang ada kecelaruan di dalam mentaliti pemimpin UMNO itu sendiri yang melihat bahawa dia tidak nampak yang mana musuh sebenar dan mana kawan sebenar dia tak tahu. Jadi kalau yang Datuk sebut tadi, awal pun sebut tentang prinsip yang perlu dipegang, 5 perkara, beberapa perkara tentang Melayu apa semua tu kan. Yang juga dimainkan bahawa tentang Malaysia. Itu yang jadi momokkan, takut sangat nak bersama. Dasar ekonomi baru itu sendiri Malaysia. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Malaysia lah. Menyusun semula masyarakat Malaysia. Maknanya yang kaya tidak terus bertambah kaya, yang miskin boleh ambil peluang. Maknanya pembagian rezeki juga. Jadi UMNO itu sendiri walaupun tidak menyebut slogan Malaysia, tetapi mengamalkannya dan malah zaman Najib disebut One Malaysia. Sama apa juga. One Malaysia tu? Dia itu Malaysia. Jadi momokkan mengatakan DAP nak mengamal. Lagipun very simple lah. Sekarang DAP ada dalam Dewan Negeri, ya Muhammad. Dewan Parlimen 40 orang. Kita bagi 60 kursi dia akan menang. Boleh perintah ke tak boleh perintah? Jadi macam mana yang argument takut sangat? Ya kan? Kalau Lim Guan Eng selama 22 bulan jadi Menteri Kewangan, ada benda yang dia buat itu Lim Guan Eng dan kerajaannya direstui oleh Mahathir. Takkan Lim Guan Eng seorang-seorang. Takkan kita ada Perdana Menteri 2 orang, satu bernama Dr. Mahathir, satu nama Lim Guan Eng. Jadi mestilah mendapat restu. Pertama, Kabinet. Kedua, dia dah berunding dengan Dr. Mahathir. Dan masalahnya Dr. Mahathir tidak pernah membuat kenyataan perkara yang dibuat oleh Lim Guan Eng itu dia tidak bersetuju. Walaupun sekarang dia tidak lagi jadi Perdana Menteri. Sedangkan pada waktu itu kalau agak bercanggah, Kabinet boleh buat keputusan untuk apa? Dibatalkan sebarang keputusan kan. Jadi kalau kita lihat kat sini, Malaysia itu hanya sekadar jenama. Jenama yang tidak jauh beza pun dengan dasar ekonomi baru, tidak terlalu jauh beza pun dengan satu Malaysia. Lebih kurang kan. Jadi untuk soalan itu, saya suka untuk berbalik kepada Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani. Jajaran politik baru. Kan bila kita sebut tentang Pakatan Harapan dan UMNO, itu dah memangnya jajaran politik baru. Jadi kalau kita sentuh kat sini, adakah secara tidak langsung dia apabila kita mencadangkan jajaran politik baru itu, dia telah menidakkan kekuatan Pakatan Harapan dan sebenarnya memberi gambaran bahawa Pakatan Harapan tidak relevan setakat ini dan sudah tidak kompeten untuk memenangi hati rakyat. Sebab itu UMNO kena bersama. Adakah ada masalah dalam Pakatan Harapan? Dia begini, berlakunya awalan daripada proses kemelut yang berlaku hari ini adalah pengkhianatan. Dan rakyat bagi pun atas tiket yang diserahkan kepada kerajaan waktu itu ditanggungjawabkan kepada Pakatan Harapan. Dan begitu juga dengan bila berlakunya perkhianatan itu sendiri, maka hancurlah kerajaan ini. Dan UMNO pun ada pengkhianatan. Dan kita jangan nafikan pengkhianatan inilah yang membuatkan kerosakan yang telah dimandatkan rakyat kepada kita sebagai kerajaan dan pemimpin. Dan inilah yang saya lihat sebagai satu perkara yang mengembalikan balik mandat rakyat dalam kedudukan negara ini memerlukan kerajaan yang kukuh yang berobjektifkan satu untuk membina semula negara. Itu satu daripada slogan yang dipegang oleh semua komponen yang memikirkan untuk menyelamatkan negara.
Jadi dalam proses ini, saya yakin UMNO pun berfikir begitu. Sebab tu saya tidak langsung dalam segi kerjasama ini, dalam coalition ini tidak boleh terwujud. Sebab saya fikir bahawa pemimpin wajib memikirkan faedah dan kebajikan rakyat. Waktu ini rakyat dalam keadaan yang sengsara. Bagaimana kita hendak memastikan negara ini kita selamatkan. Dan keadaan yang lebih teguh seperti mana di Perak. Sultan telah bertitah dalam memproseskan demokrasi itu, mestilah kerajaan yang kukuh, yang kuat. Jadi dengan coalition ini, kerajaan ini akan kuat. Tumpuan kita ialah untuk memastikan rakyat yang tidak ada pekerjaan, kita berikan pekerjaan. Yang miskin, kita bantu. Pendidikan, kita akan naikkan taraf pendidikan. Infra, kita akan dalam proses untuk memastikan infra itu berada dalam posisi yang boleh memanggil ataupun menyediakan kepada pelabur-pelabur. Dan inilah antara perkara-perkara yang tidak boleh kita nafikan. Dengan tidak ada kerajaan yang kukuh. Sebagai contoh, seperti mana yang berlaku dalam bajet baru ni. Dan kita juga minta moratorium. UMNO juga minta moratorium dilanjutkan. Kita nakkan EPF diberikan kepada semua pencarum. Menteri cakap dalam Dewan, 8 juta akan menerima habuan berkisar dalam 70 bilion. Tetapi bila EPF keluarkan statement, hanya kumpulan M40 je yang layak. Kemudian mereka yang pemegang lebih daripada 10 ribu dalam kolom kedua pertama itu yang membolehkan mereka itu dapat keluarkan uang. Proses terlalu ketat. Sehingga kan akhirnya EPF kata 20 bilion. Mana betul ni? Menteri Keuangan adakah dia menipu dalam Dewan? Dan ini adalah tuntutan yang bersekali dengan parti-parti yang saya lihat boleh bekerjasama. UMNO minta demikian, kita minta demikian, kita menolak jasa, UMNO juga menolak jasa, kita menolak gerakan komoditi, bergerak komoditi, kita pun tolak gerak komoditi. Maka atas landasan itu persepakatan yang dizahirkan dalam debat. Dan untuk buat keputusan, memanglah UMNO duduk dalam Pakatan Nasional, kerajaan. Dia mesti sokong kerajaan. Tetapi ada longgokan pandangan kedua. Kalau Pakatan Nasional tidak melaksanakan tuntutan itu berada dalam luar daripada bajet, mereka akan keluar daripada Pakatan Nasional. Ini dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib Razak sendiri. Dan saya membolehkan berpandangan bahawa keadaan yang terdesak dalam rakyat yang sengsara ini, sifat atau hati perut lah dipanggil, manusiawi lah dalam kepimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan dan juga UMNO itu nampaknya ada seiring. Bila seiring, saya melihat kegusaran itulah yang mencetuskan gagasan yang kita panggil coalition government. Itu saya nampak. Daripada idea itu. Yeah. So kalau kita menyentuh Datuk Zahrin, saya baca kebelakangan ni, Datuk macam agak panas dengan Ketua Penerangan UMNO. Jadi hari ni saya nak sentuh tentang Ketua Penerangan UMNO. Jadi Saudara Syarif Hamdan selepas live di Facebook bersama Ketua Pemuda PAS, sebelum itu dia pernah bersiaran bersama dengan Tan Sri Anwar Musa. Jadi daripada Tan Sri Anwar Musa, dia telah dari hasil perbincangan tu dia telah menggariskan 3 objektif. 3 option, 3 pilihan untuk UMNO ambil. Okey. Kemudian senyap di situ. Selepas itu ada sesi bersama Ketua Pemuda PAS. Selepas sahaja sesi bersama Ketua Pemuda PAS, antara muat naik Syarif Hamdan adalah yang menyentuh bahawa boleh dipertimbangkan semula option ketiga. Jadi option pertama adalah BN masuk pilihan raya sebagai Barisan Nasional. Kedua, masuk pilihan raya sebagai campuran. Muafakat Nasional. Saya pun dah tak tahu tu. Muafakat Nasional ke Perikatan Nasional ke Barisan Nasional. Itu option kedua. Dan option ketiga adalah bersama Pakatan Harapan. Jadi beliau menegaskan bahawa mungkin perlu dipertimbangkan kembali option ketiga itu. Jadi UMNO nak ke mana sebenarnya tu? Kalau kita tengok 3 option itu, yang mana UMNO untung? Yang UMNO untung ialah dengan Pakatan Harapan. Di mana datangnya untung tu? Pertama, kalau Pakatan Harapan, Perdana Menterinya Anwar Ibrahim. Maka Anwar Ibrahim itu akan menjadi Perdana Menteri dalam usia 77 tahun.
Mantap. Kalau dia 77, kita baca. 10 tahun lah. 87 dia pun down lah. Dah tua, orang pun tanda. Jadi, dalam masa Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri, ya, UMNO boleh membina kepimpinan baru. Kerana UMNO ni punya keadaan sekarang tidak ada pelapis. Masalah. Yang jadi soal ni sekarang, apabila abdo option, maknanya you tak ada kejujuran, you authority sebagai ketua penerangan. Patutnya perkara itu tidak dicakap oleh seorang yang berstatus ketua penerangan. Kerana you pun sendiri ragu dengan Perikatan Nasional. Tak tahu nak buat apa. You dah tak suka dia, bini awak ni, tapi malam kamu tidur satu katil juga. Kan? Ini satu masalah besar juga ni. Ya. Jadi pada saya, option terbaik sekarang untuk mencari gabungan baru. Pertama macam sekarang, UMNO dengan PAS dah jelas bahawa mereka mutaahkan UMNO. Satu masa UMNO ni akan kena cerai. Dengan Perikatan Nasional ada ijab kabul dia sebab dia bergabung secara berdaftar. Jadi maknanya dia dengan PBM ini bukan mutaah. Dia sudah shake hand, sudah terima nikahnya. Jadi bagaimana pemikiran seorang isteri yang telah dimutaahkan, yang anytime boleh ditinggalkan. Yang mana waktu tu PAS bersungguh katanya mufakat nasional, tiba-tiba PAS yang pergi lagi. Dengan Perikatan Nasional. Jadi soalnya sekarang ni, kecelaruan inilah menjadikan pengundi, orang Melayu, rakyat jelata termasuk orang Cina tak faham apa yang sebenarnya UMNO nak cari ini. Sebenarnya sekarang kita kena baik. Saya feedback balik pada tahun 2018. Saya pegang kepada prinsip itu. Kenapa UMNO kalah? Pertama, UMNO kalah, macam saya dah tulis dalam Facebook. Apabila KYNDB naik, Najib tak pergi cah Jolo. Apabila Anwar Ibrahim bangkitkan isu perwajar dan terperangkap dalam penyelewengan dalam perjalanan, Mahathir pergi charge Eric Chia, maka dia terlepas. Ini kesilapan Najib. Kerana patutnya Najib masa itu charge Jolo tu supaya benda tu tenggelam, tapi dia tak ada, dia tak buat apa-apa. Jadi soal yang saya nak bangkitkan sekarang, kalau UMNO ni nak kuat, kena belajar pada 2018. Kenapa kita kalah? Kerana kita masa itu mindset rakyat, dan yang akan datang pun begitu, ya berlakunya pilihan raya, diorang bukan nak menubuhkan kerajaan, diorang nak pilih seorang Perdana Menteri. Kita ni sekarang sudah masuk satu era macam politik Amerika, politik Indonesia, memilih seorang presiden, memilih ketua kerajaan, tidak lagi memilih parti untuk membentuk kerajaan. Dari itu, apabila 2018 antara Najib yang terpalit dalam kes Jolo, YNDB dengan Mahathir punya serangan dengan reputation 22 tahun, dengan Mahathir, UMNO tak mampu untuk melawan Mahathir sehingga lagi daripada nothing to hide, kan? Maka rakyat memilih Dr. Mahathir walaupun umurnya dah 94 tahun. Kerana itu adalah pilihan Perdana Menteri yang terbaik. Jadi ada orang tanya, kalau dia sudah dipilih rakyat, kenapa dia tak jawatan? Saya telah menjawab soalan ni. Banyak orang tak faham, ya. Saudara, ya. Dr. Mahathir letak jawatan itu, itu sebab saya tak bersetuju dengan kerajaan sekarang kerana ada politik sinduaranya. Iaitu, Dr. Mahathir letak jawatan semata-mata hendak menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Simple as that. Simple. Kerana dengan dia letak jawatan, semua itu bubar. Dan PBM keluar, buat drama, keluar. Sehingga sekarang ni, Dr. Mahathir tubuhkan pejuang. Hanya semata-mata nak mengaburkan rakyat bahawa peletakan jawatannya dulu tidak ada kaitan dengan menghalang Anwar itu jadi Perdana Menteri. Sebab kalau dia jujur dengan apa yang dia kata, Anwar pengganti kita. Sejak bila Mahathir jujur kan? Dia dah patut dah. Dia yang Muhammad dah patut masa letak jawatan tu bawa Wan Aizah. Kerana Wan Aizah hanya isteri Anwar Ibrahim. Untuk mengekalkan Pakatan Harapan itu. Tetapi dia tak bawa. Dia hantar surat dan tak menghadap dia di Pertuan Agong. Mengikut saya dengar desas-desus di kalangan orang dalam raja-raja Melayu ni pun,
amat murka lah terhadap tindakan Dr. Mahathir tu yang tidak pergi menghadap Intan Agong untuk menyembahkan dia nak letak jawatan. Dia main macam Dia hantar surat dia macam berhenti kerja kat majikan dia lah. Jadi yang ini banyak orang tidak faham bahawa apa yang berlaku sekarang lebih merupakan satu konspirasi untuk tidak menjadikan Anwar. Wahal Anwar dah sampai dah ke tahap kalau Mahathir letak jawatan bagi Dr. Wan Rizal sekejap. Mungkin dalam setahun ke 6 bulan ke. Lagipun Dr. Wan Rizal masa itu sudah hilang jawatan presiden. Presidennya masa itu ialah Anwar Ibrahim. Jadi dia takut begitu. Maknanya apabila dia pengganti tu Anwar Ibrahim. Inilah dia sekarang ini orang Melayu ini Malay government. Ini kerajaan Melayu. Semua Melayu, tak ada Cina pun. Ada Cina pun daripada MCA dengan MIC. Tetapi kita tengok sekarang penyelewengan demi penyelewengan. Secara terbuka projek di Kedah ada mak Menteri Kewangan, ada anak Perdana Menteri dan hari ini terdedah semua maklumat dia. Jadi apa lagi? Jadi UMNO ni stand dia terhadap corruption ni macam mana? Itu yang kita nak tanya. Jadi masalahnya saudara moderator ialah UMNO ni tak ada stand terhadap korupsi ni. Jadi adakah dia nak meneruskan budaya rasuah ni? Kan? Jadi saya tengok wahal UMNO tak menjawab pun. Itu sebab perkembangan terakhir ni sekarang ni agak down UMNO ni. Jadi kalau UMNO down, apa kita nak buat? Kena bergabung lah. Itu ya. Jadi kalau kita dapat bergabung dengan PH, dia akan merangsang untuk menaikkan balik imej UMNO. Bagilah Anwar dan UMNO jadi Timbalan Menteri. Itu sebab saya tidak bersetuju UMNO menuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri. Kalau UMNO menuntut Timbalan Perdana Menteri, maknanya UMNO sudah terikat. Sudah masuk perangkap. Dan itu memang kehendak dia. Kalau UMNO tunggu saya, Muhyiddin akan umumkan siapa-siapa dalam UMNO jadi Timbalan Menteri. Jadi dah jadi Timbalan Menteri, mana boleh menentang. Iya. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe